So yang pertama, sistem dan struktur pentadbiran. Yang manakah yang diselaraskan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Okey, penggunaan tanah rizab orang Melayu, isu tanah rizab, they have Majlis Tanah Negara. Okey, dan ini adalah penyelarasan di bawah perlembagaan yang termaktub dalam perlembagaan, penyelarasan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Walau bagaimanapun, tanah rizab comes under senarai negeri. Maka kuasa autonomi adalah di bawah kerajaan negeri. So, kerajaan negeri akan tentukan dasar-dasar dan status tanah. Walau bagaimanapun, because this is majlis penyelarasan, Majlis Tanah Negara boleh berikan hikmat nasihat untuk membantu menyelaraskan penggunaan tanah. Okey. Perubahan sempadan antara negeri. Yes. That will be involving Majlis Raja-Raja. Amalan atau upacara agama Islam meliputi seluruh persekutuan. Itu pun yes, Majlis Raja-Raja. Peruntukan kewangan kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. So this one akan diselaraskan oleh Majlis Kewangan Negara. But again, belanjawan negeri, Majlis Kewangan Negara tidak akan campur tangan. Itu adalah di bawah hak dan autonomi perundangan kerajaan negeri tersebut. Kalau nak berikan nasihat boleh. But the number or the amount of money kerajaan persekutuan nak berikan kepada kerajaan negeri, Majlis Kewangan Negara boleh selaraskan. Okey. Kriteria peruntukan, pemberian peruntukan kewangan kepada kerajaan negeri oleh kerajaan persekutuan. I have told you this before, I'm telling you again. Yang pertama, mereka akan tengok bilangan penduduk. Sometimes question will use the term populasi. Okey, bilangan penduduk di negeri tersebut. Yang kedua adalah jaringan jalan raya. Okey, jaringan jalan raya means jumlah lebuh raya persekutuan. That means lebuh raya yang dibina oleh kerajaan persekutuan di negeri tersebut. Kerajaan persekutuan perlu berikan wang kepada kerajaan negeri untuk menyenggara jalan tersebut. Okey, next. Yang ketiga adalah status kemudahan infrastruktur di negeri tersebut. Okey. Satu perkara yang saya nak tekankan di sini juga, kerajaan persekutuan tidak akan menggunakan saiz negeri sebagai kriteria untuk memberikan peruntukan. Ini tidak akan digunakan. This is not a criteria. In that case, Sarawak should get the highest number of money from the federal government. Okay? Kepentingan institusi berraja. Okay. Soalan ini, kalau anda pernah lihat skema pemarkahan, okay, kalau tak pernah tengok, tak apa, no worries. Laporan daripada Majlis Peperiksaan Malaysia, panel pemeriksa, ramai pelajar salah tafsirkan institusi berraja ini sama seperti Majlis Raja-Raja. No. You see, institusi berraja is referring to the Yang di-Pertuan Agong, peringkat persekutuan, atau raja di sebuah negeri. Okay? It is not Majlis Raja-Raja. Institusi berraja, of course, semua raja adalah ahli Majlis Raja-Raja. So, don't salah tafsir. Okay. Kepentingan institusi berraja dalam sistem pemerintahan Malaysia. Memeriksa dan mengimbangi tindakan-tindakan untuk memupuk keharmonian rakyat. Ini jawapannya. Meninjau keutuhan parti politik yang bertanding. This is not the duty of institusi berraja. And institusi berraja tidak akan mengambil bahagian atau campur tangan dalam parti politik. Okey? Mengesahkan keesahan penggubalan undang-undang
negara. Okey, kesahan penggubalan. It's not keesahan, kesahan. Only one E. Penggubalan. This is talking about the process. The process, no need to worry. It is done by the parliament. So, tak perlu. Meluluskan atau memperkenankan rang yang dibawa daripada parlimen, itu boleh. Tetapi, proses, they got nothing to do. Okay. Memantau kecekapan pelaksanaan projek pembangunan. This one, no. We have unit penyelarasan pelaksanaan for that. Or we have pemandu for that. So this one, no need to worry. They will do it. Not the institusi berraja. Okay? So I'll share this with you later. Next, we move on to topik 10. Yang manakah benar tentang Ketua Setiausaha Negara? Okay, now. Menjadi ahli Majlis Kewangan Negara, no. Ahli Majlis Kewangan, all the ahli-ahli for Majlis Kewangan Negara is actually menteri. So cannot, this one is wrong. Okay, this is wrong. Menjadi pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, salah. Memegang jawatan setelah dilantik oleh Perdana Menteri, ini pun salah. Sebab bukan Perdana Menteri yang lantik dia, yang di Pertuan Agong yang lantik dia. Menjadi pengerusi jawatan kuasa perancangan dan pembangunan negara. Inilah jawapannya. Okay. Yang manakah pernyataan yang benar tentang tugas jemaah menteri? Jemaah menteri is also known as Kabinet. Merancang dasar kewangan dan belanjawan negara. Menggubal dasar dan perancangan ekonomi negara. Menggubal dasar gaji, allowance dan kemudahan kaki tangan kerajaan. Menentukan dasar kerajaan dan memberikan arahan kepada jentera pentadbiran negara. Ini dia punya tugas. Okay, I will tell you why A, B and C is wrong. Merancang dasar kewangan dan belanjawan negara, this is done by Kementerian Kewangan. Okay, which is done by Perbendaharaan Negara lah, Treasury. Okay. Menggubal dasar dan perancangan ekonomi negara, this is done by Kabinet. Okay, di bawah bantuan unit perancang ekonomi. Menggubal dasar gaji, allowance, kaki tangan kerajaan, Jabatan Perkhidmatan Awam. Not jemaah menteri, not Kabinet. Okay, next. Jawatan Kuasa Perancangan Pembangunan Negara. Okay. Masalah pendatang tanpa izin melibatkan beberapa kementerian, memerlukan penyelarasan antara kementerian terlibat. Penyelarasan dibuat oleh... So, pendatang asing tanpa izin is isu keselamatan. So, it's done by Majlis Keselamatan Negara. Saya silap letak tajuk. This one should come down. And this tajuk, should have gone up. Okay, tak apalah. Pihak berkuasa yang manakah bertanggungjawab dalam menangani isu pemerdagangan manusia, isu keselamatan, Majlis Keselamatan Negara. So, dengan bantuan immigration. Okay, because it's cross-border. Of course, PDRM. Dan Angkatan Tentera Malaysia. They will assist. Majlis Kewangan Negara, yang manakah benar, ditubuhkan atas arahan jemaah menteri. Tak boleh. Kalau jemaah menteri boleh arahkan untuk menubuhkan Majlis Kewangan Negara, kebanyakan wang akan disalurkan kepada kegunaan Kabinet dan akan berlaku penyalahgunaan kuasa. So cannot. Semua ahli jawatan kuasa dilantik oleh Perdana Menteri. Nope, not all. Perdana Menteri cadangkan yang di Pertuan Agong akan lantik dan Sultan atau Raja Negeri juga akan lantik wakil bagi negeri. So there's wakil from persekutuan, there's wakil from negeri. Why? Because Majlis Kewangan Negara will sit and discuss on how much money the kerajaan persekutuan going to give the negeri. So there must be people from the negeri to also talk for the state. So there will be wakil from the negeri appointed by the Sultan.
there will be wakil from the persekutuan appointed by the Agung. Okay, so this is wrong. Menasihati kerajaan pusat dan kerajaan negeri berhubung urusan kewangan masing-masing. Ini pun salah. I told you earlier that Majlis Kewangan Negara tak akan melibatkan diri, tak akan campur tangan dalam urusan kewangan negeri. So, this is wrong. Okay. Menasihati kerajaan pusat berhubung jumlah wang untuk diberikan kepada kerajaan negeri, betul. This is the answer. Based on this criteria. Oh, tadi yang saya tunjuk kepada kamu. Ada lagi ke? Is it this one or the other page? Okay. Topik 9 tadi. Ini. Based on this one. Okay. Next. Kalau ada soalan, letak di sini ya. Perbadanan awam. Yang manakah kesan perwujudan perbadanan awam dalam sistem pentadbiran Malaysia? Okay, perbadanan awam we have already done. We did, remember we did the one on badan berkanun dan badan tidak berkanun. Okay. So, badan berkanun dan badan tidak berkanun, this is more towards government. Badan tidak berkanun is more towards private sector. So, kesan perwujudan perbadanan awam mengurangkan beban kewangan kerajaan. Of course, correct. When there is private sector involvement dalam projek kerajaan, private sector akan bawa masuk pelaburan langsung asing. Mereka akan buat pelaburan. So, beban kewangan kerajaan kurang sedikit. Okay. Mengurangkan pembaziran sumber ekonomi, meningkatkan pembangunan teknologi tertinggi. Kesan secara langsung is not these two, even though it looks correct. Okay. Meningkatkan penglibatan kerajaan dalam bidang sosioekonomi, ini adalah betul. Okay. Bila kerajaan tak dapat directly involved dalam pembangunan sosioekonomi, mereka akan wujudkan perbadanan awam. So through this perbadanan awam, kerajaan akan buat projek dan kerajaan akan sediakan fasilitasi. Contohnya kalau perlukan tanah nak buka lapangan terbang, they will give the project to Malaysia Airports. And Malaysia Airports Holding Berhad akan buat. Tapi yang sediakan tapak tanah itu adalah kerajaan. So government will use Malaysia Airports to build the airport. Okay, because directly government won't get involved. They need a private sector to bring in the technology. Okay. Even for example, kalau nak bina lebuh raya, kerajaan gunakan let's say Plus Highway, projek lebuh raya utara selatan. So Plus will do. Government will provide all the licensing, semua dia akan bagi kelulusan. Okay, so that's why perbadanan awam is important. Okay, next. Okay, nyatakan 4 fungsi kerajaan dalam mentadbir negara. Okay, ini jawapan ini kamu boleh buat banyak jawapan. Okay, so the first one, okay, 4 fungsi kerajaan. Memberi arahan kepada jentera pentadbiran untuk melaksanakan dasar kabinet. Ini yang pertama. Memastikan pembangunan sosio-ekonomi sentiasa berlaku melalui projek-projek pembangunan kerajaan. Ini mana projek-projek pembangunan secukuplah. Okay. Meningkatkan taraf hidup rakyat melalui pelaksanaan pendidikan untuk semua.
One more you can say meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat melalui kemasukan pelaburan langsung asing. Okay. You can do others. You can say many things. You can say meningkatkan taraf, memastikan semua individu mendapat akses kepada perkhidmatan kesihatan, meningkatkan kadar kelahiran, mengurangkan kadar kematian, meningkatkan kemudahan, mewujudkan kemudahan infrastruktur atau menaikkan taraf kemudahan infrastruktur di kawasan luar bandar, meningkatkan akses rakyat kepada capaian internet. You can use all this. Okay, because this is all under peranan kerajaan atau fungsi kerajaan. Okay. Jelaskan 2 langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan daya saing negara. Okay, right. What answer you can write? Okay, let's go for it. Okay, so let me use the first one. Saya guna sistem pendidikan. Okay. Yang pertama ialah meningkatkan kualiti sistem pendidikan negara. Okey, so kamu kena tanya, apa perkaitan sistem pendidikan dengan peningkatan daya saing? Kalau kita naikkan kualiti sistem pendidikan negara, bagaimana daya saing dapat dipertingkat? So, pendidikan akan melahirkan tenaga kerja. Tenaga kerja mestilah tenaga kerja yang efisien, efektif, produktif dan berkualiti. So, di situlah kita dapat menghasilkan produk-produk berkualiti yang akan menunjukkan daya saing di peringkat antarabangsa. Okay, so apabila sistem pendidikan melahirkan pekerja mahir dan produktif, produk negara lebih berkualiti dan laris di pasaran antarabangsa. Inilah daya saing. Good workers will produce good products and we can sell it in the international market. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, let's say what others you put. Pelaburan asing. Okay, I can use pelaburan asing. Menarik kemasukan pelaburan asing. Okey. Pelaburan asing yang dibawa masuk dapat menjana pembentukan asas platform
teknologi canggih yang mengoptimumkan penggunaan sumber dan peningkatan produktiviti. Actually, I've given an answer which is more than 2 points. Kamu akan dapat markah penuh lah. Saya bagi banyak poin. Sebab pemeriksa akan tengok 1 poin, 1 markah dia terus bagi. Okay? Nanti saya akan share dengan kamu yang ni. So, seterusnya kita akan sambung dengan